Halo pelajar-pelajar, kita jumpa lagi. Okay, welcome back to Miss Karen YouTube channel. So dalam video hari ini kita akan ajak pelajar bahagian akhir bagaimana kita nak completekan yang kerja khusus baik video ini. So jangan lupa like and share my video dulu. Okay, kemudian jangan lupa sebelum kita nak sambungkan apa langkah-langkah yang seterusnya, make sure pelajar punya akaun perdagangan untung rugi dan juga penyata kedudukan kewangan sudah komplit. So, mari kita mula dengan langkah yang seterusnya. Apa yang kita nak sediakan merupakan apa? Menghitungkan nisbah dalam penyata kewangan dan juga kita akan buat analisis penyata kewangan dan analisis nisbah. So, ini merupakan bahagian form 5 punya bab 1. Okay? So sebelum itu anda kena standby kan your akaun perdagangan untung rugi dengan PKK yang sudah lengkap. Okey, mari kita mula dengan nisbah yang pertama. Kita akan mulakan dengan nisbah keperuntungan. So nisbah keperuntungan kita ada 4 formula. Pertama, peratus untung kasar atas kos jualan kita mahu kirakan tokokan. Formula kalau pelajar ingat, untung kasar bahagi kos jualan darab dengan 100. So, nilai untung kasar ambil from your account perdagangan. Berapakah nilai Miss Karen di sini? 7948. Bahagi dengan kos jualan Miss Karen ialah 7197. Okey, 7948 bahagi 7197 darab dengan 100. Jawapan ialah 110.43%. Okay, apakah maksudnya 110.43%? Iaitu bagi setiap RM1 kos jualan. Untung kasar yang diperoleh ialah dia melebihi 100 kan? Kita masukkan RM. RM1 dan 10 sen. Tapi sang pelajar mungkin dapat 90%. 90% jawapan ialah 90 sen. You kena tukar kepada 90 sen. Yang melebihi 100 gunakan RM. Yang kurang gunakan sen. Okey, kedua, kita nak kirakan peratus untung kasar atas jualan. This is your margin untung kasar. Margin untung kasar apa? Untung kasar atas jualan. So, untung kasar bahagi jualan bersih darab dengan 100. Untung kasar nilai yang sama 7948. Jualan bersih. Kalau ada pulangan, kita guna jualan bersih. Tak ada pulangan, kita guna jualan. So, 7948 bahagi 15147 darab 100. Jawapan? 52.48%. Okey, 52.48. Okey, kita akan masukkan bagi setiap RM1 jualan bersih. Untung bersih yang diperoleh ialah 52 sen saja. Sebab dia 0.48 kalau 0.6. 68 dan 53 sen. Puntakan kepada 2, okey. Nilai-nilai pula, okey. Puntakan, okey. Next, ketiga. Ketiga, kita ada peratus untung bersih atas jualan. Peratus untung bersih atas jualan. So, untung bersih bahagi jualan bersih darab 100. So, untung bersih ambil from untung rugi. 3365. Jualan bersih nilai yang sama 15145. Okey, nilai yang sama. Kemudian berapakah peratusnya? 3365 bahagi 15145 darab dengan 100. So jawapan ialah 22.22%. 22.22% maksudnya bagi setiap ringgit jualan bersih, untung bersih yang betul-betul kita dapatkan ialah 22 sen. You jual RM1, keuntungan ialah 22 sen. Akhir sekali, for nisbah keuntungan ialah pulangan atas modal. Pulangan imbak wan maksudnya untung bersih. So, untung bersih atas modal awal darab 100. So, untung bersih nilai yang sama pindahkan ke bawah 3365. Modal awal make sure ambil from your penyata kedudukan kewangan. Nilai modal awal ialah 5,800 yang kita laporkan. Yang Miss Karen laporkan. Okay? 3365 bahagi 5,800 darab 100. Make sure guna modal awal bukan modal akhir. So 58
58.02%. 58.02% bermaksud, okay, bagi setiap RM1 yang kita laburkan, untung bersih yang diperoleh adalah 58 sen. Okay, 58 sen. Okay, ini bahagian pertama. Bahagian kedua kita nak kirakan ya nisbah kecairan. Nisbah kecairan hanya ada dua formula. First is your nisbah semasa. Nisbah semasa, formula aset semasa bahagi dengan liability semasa. From your PKK, aset semasa ialah 24331. Liability semasa punya nilai 7071. Bahagi ya, jawapan dia adalah 24331 bahagi 7071 adalah nilai miscarriage. So jawapanlah 3.44. Make sure lah nisbah dengan 1. 3.44 nisbah 1 ini bermaksud bagi setiap RM1 hutang jangka pendek liability semasa, peniaga mempunyai aset semasa sebanyak RM3.44 untuk menjelaskannya. Okay, next kita ada nisbah ujian aset. Nisbah ujian aset dengan nisbah semasa sedikit perubahan, iaitu aset semasa kena tolak inventory akhir baru bahagi dengan liability semasa. So, aset semasa nilai yang sama 24331. Liability semasa nilai yang sama 7071. Tapi kita kena tolak inventory akhir di mana wang yang tak boleh gunakan serta-merta. So tolak 2,200, okay? So 24331 tolak 2220 bahagi 7071. Answer ialah 3, masih ada RM3.12. Okay, RM3.13 untuk bayar RM1 punya hutang. So bagi setiap RM1 liability semasa, peniaga mempunyai aset semasa yang tidak termasukkan inventory akhir sebanyak RM3.13 untuk menjelaskannya. So ini bermaksud peniaga berjaya tidak akan menghadapi kekurangan wang. Okay, kita ada wang lebihan untuk bayar hutang. And last kali kita ada nisbah kecukupan. Nisbah kecukupan ini bahagikan kepada 3. First ialah kadar pusing ganti inventory. Kadar pusing ganti inventory punya formula ialah kos jualan bahagi inventory purata. Look for your kos jualan yang sama, 7197 yang tadi kita sudah guna, 7197. Inventory purata ialah inventory awal. Tambah dengan inventory akhir bahagi dengan 2. Tapi ABC Burger first year kita memulakan perniagaan. So no inventory awal. So kita hanya mempunyai inventory akhir. So kalau tak ada inventory awal, inventory akhir sama dengan inventory purata. So gunakan 7197 bahagi 2220. So jawapan ialah 3.24 kali. Okay, so maksudnya peniaga telah menggantikan atau membeli inventory baru sebanyak berapa kali? Sebanyak 3 kali dalam sebulan. Okay, sebanyak 3 kali dalam sebulan. Okay, next kita nak kirakan tempo kutipan hutang dan juga tempo pembayaran hutang. Kutipan hutang, kutip daripada ABT. So formula lah ABT bahagi jualan bersih. Biasanya in formula kita darab 365 untuk setahun. Tapi folio kita buat 1 bulan. So kita darab dengan 30 sahaja. ABT punya nilai ambil from PKK. Nilai ABT ambil from your PKK, ambil ABT. Jangan ambil nilai ini ya. Ambil ABT sebelum PSR. So 390 untuk Miss Karen. Jualan kredit bagi carikan kawalan. Carikan akaun kawalan. Akaun kawalan belum terima. You akan nampak jualan. So nilai jualan kredit ialah 2,110 untuk Miss Karen. So kita bahagi 2,110.
So now, gunakan 390 darab 30 bahagi 2110. So, kita ambil masa 5.55 hari. Okay, 5.55 hari iaitu lebih kurang 6 hari dah. Okay, 5.55 di sini kita akan tunjukkan perpuluhan. Okay, tapi dalam tafsiran peniaga mengambil masa 6 hari. Average, puratalah 6 hari untuk mengutip hutang daripada setiap pelanggannya. And last kali, tempo pembayaran hutang. Bayar kepada siapa? Bayar kepada ABB. Kenapa saya hutang kepada ABB? Sebab belian kredit. So, gunakan ABB bahagi dengan belian kredit darab dengan 30. ABB ambil from PKK. Okay, penyata kedudukan kewangan. Hutang saya kepada ABB 6021. Belian kredit. Okay, nilai belian kredit ini pun cari kawalan. In kawalan, anda dikendaki jumlahkan. 6600 tambah 266. Dua nilai in your account, kawalan belum bayar jumlahkan. So, jumlah belian kredit ialah 6866. Okay, baru darab dengan 30. Okay, jawapannya ialah 26.31. Okay, 26.31 untuk jawapan Miss Karen. So di sini kita hanya kata peniaga mengambil masa 26 hari untuk menjelaskan hutang kepada pembekal. Okay, inilah bahagian analisis. After bahagian analisis, kita akan go to your penyata belanjawan. Tapi sebelum sediakan belanjawan, Miss Karen ajar kamu how to buat pengiran. So for your pengiran, kita perlukan apa? Perlukan order nilai-nilai ini. Okay, first, we still need your pedangan dengan PKK. Okay, dalam belanja, we masih perlukan pedangan dengan PKK. So first, baki awal pada 1 April adalah berapa? Okay, nilai baki awal ini, pelajar kena ambil from PKK. Hanya ambilkan nilai tunai dan bank. Okay, kita hanya ambilkan nilai tunai dan bank 1709 untuk Miss Karen and 18520. So jawapan ialah 20229. 20229 ambil from your PKK, ambil tunai dan bank saja. Okay, make sure nilai tunai dan bank saja. Okay, kemudian jualan meningkat 5%. Semua ini adalah dalam soalan sudah berita anda. Jualan meningkat 5% daripada bulan sebelumnya. 30% adalah secara kredit. So, jualan kena bahagikan kepada jumlah, jualan tunai and jualan kredit. Jualan kredit sudah kata 30%. So, your jualan tunai akan merupakan 70%. Okay, first masukkan jualan for March. So, nilai jualan for March, kita akan go back to account pedangan. Jualan for March adalah 15145. Kemudian dia kata meningkat berapa? Meningkat 5%. So, gunakan 15145 tambah dengan 5%. So, kita akan dapat kalau ada perpuluhan puntakan 15902.25 cukup. Okay, biarkan nilai ini jangan padam. Tambah lagi 5%. So, tambah 5% darab dengan 1.05. Dia akan dapat answer terus 1.05. So, 16697. Okay, 0.362 kita abaikan. Gunakan nilai yang sama ini dengan padam. Padam darab 1.05. So, jawapan ialah 17532.23 abaikan. Okay, lepas tu March. March punya jualan tunai tak payah masuk lagi sebab kita sudah buat. So, March punya jualan kredit. 15145 saya jual pada bulan Mac 30%, darab dengan 30%, you akan terima wang in April. So April akan dapat 4544.
Okey, sebab dia 0.5. So, juga masukkan 4. April punya nilai ini 70% dapat bulan yang sama. Satu lagi, all your policy, policy di sini kan, all 30 hari. That's why March punya kredit akan terima April. April gunakan 15902 darab 70%. So, akan dapat 11131. Okay, by 4 diabaikan. And 15902 nilai yang sama darab dengan 30%. We dapat 4771. Okay, all this adalah untuk April. Dua ini dijumlahkan semester April. Mei 16697 darab 70% dapat 11688. Okey, kemudian 16697 darab dengan 30% dapat 5009, kita terima bulan depan. Jun punya hanya kirakan 70%, so equal to 12272. Okey. So all gunakan jumlah darab dengan 7%. So make sure yang 30% based on bulan depan. So guna nilai ini darab 30% go here. Nilai ini darab 30% go Mei. Okay, Mei punya darab 30% go to Jun. Okay, ini bahagian jualan. Okay, belian pun sama. Belian pada bulan April meningkat 3% daripada bulan sebelumnya. Manakala belian bagi 2 bulan berikut. Okay, bulan pertama meningkat 3%. Bulan yang seterusnya hanya meningkat 2% daripada bulan sebelumnya. 70% adalah belian kredit. So bila 70% belian kredit, belian tunai adalah 30%. Okay, how to kira? First, pindahkan belian for March. Okay, nilai belian for March kita akan pindahkan belian bersih. Belian bersih lah naik 417. Okay, naik 417. So sudah ada naik 417. So kita akan gunakan naik 417. Okay, March punya tak ada tunai. March punya kira for credit darab 70% dapat 6592. Okay, 6592 adalah based on March punya 70%. Okay, after that kirakan jumlah. Okay, 9417 tambah 3%. So darab 1.03. Jawapan ialah 96. Okay, 9700. Kemudian calculator lah 969951 darab 1.02 sebab tambah 2%. So kita dapat 9894. 9894 ialah 9893.5 lah. Tambah lagi 2%. Dapat 10091. Sudah ada all this nilai, baru kita kira 30%. 9,700 darab 30% bayar bulan yang sama. 2910. Kemudian 9,700 punya 70%. Kita akan bayar bulan depan, Mei. Sebab 30 hari ya. So 6790. Okey, Mei punya 9894 darab 30% bayar bulan Mei 2968. Okey, kemudian Mei punya 7% ialah guna 9894 darab 7%. Kita bayar bulan Jun ialah 6926. Yang ada perpuluhan O puntakan. Okey, Jun punya 10091 darab 30% dapat 3027. Okay, dan your jual belian sudah complete. So jualan dengan belian O kredit akan bayar bulan depan. Okay, so make sure March punya bayar April. April punya 70% bayar Mei. Mei punya 70% bayar Jun. Okay, 30% akan bulannya sama. Okay, di sebahagian jualan dengan belian yang memerlukan pengiraan yang banyak. Okay, lepas tu kita akan sambung. Okay, sambung dengan yang seterusnya. Okay, yang seterusnya kita ada satu hasil.
iaitu commission diterima. So juga anggap ABC Burger menjangkakan akan menerima commission sebanyak 300. Juga ambil nilai yang sama, 300 setiap bulan. Okey, ambil balik nilai yang sama. So 300 ini cepat Miss Karen masukkan 300 in my jawapan. Anggaran perbelanjaan bagi setiap bulan adalah seperti berikut. These all the anggaran yang mesti bayar setiap bulan, nilai ambil from your belanja. Sewa kios 500, masukkan 500. Belanja gas 160, masukkan 160. Promosi 200, kita masukkan 200. Upah dan gaji 3460, so masukkan 3460. Kadar bayaran 200, masukkan 200. Okey, kemudian lesen perniagaan tidak dimasukkan sebab lesen perniagaan ini juga akan merupakan apa? Lesen perniagaan 40 akan dibayarkan. Kita sudah bayar awal. Okey, so untuk bulan-bulan yang seterusnya kita tak payah bayar lagi lesen perniagaan. Itu sebabnya lesen perniagaan tak masuk sebagai perbelanjaan sebab kita sudah bayar 6 bulan. Okey. Kemudian pemilik dijangka menjelaskan bayaran pinjaman bermula pada bulan April. Bulan April selama 2 tahun. Okey, ini boleh tak 2 tahun atau 3 tahun. Dengan faedah pinjaman sebanyak berapa persen ini pun sama. Pelajar boleh masukkan lebih kurang 4%, 5% atau 6%. Okey, so ini yang Miss Karen masukkan. Okey, so nilai pinjaman ini ambil from your PKK. Ambil from PKK. Pinjaman Miss Karen 10,000. How to kira faedah? Faedah gunakan 10,000 yang saya pinjam, darab dengan 2 tahun yang saya mau pinjam, faedah ialah 6%. Okey. So gunakan 10,000 darab 2 darab 6%. So jumlah faedah ialah 1,200. Jumlahkan. Jumlahkan ialah 10,000 tambah 1,200. 11,200 adalah jumlah wang yang kita mau bayar. And berapa lama kita membayar? Kita membayar 2 tahun. Okey, 2 tahun iaitu 24 bulan. Okey, so juga akan terus bahagi dengan 24 bulan. So maksudnya tiap-tiap bulan. Okey, tiap-tiap bulan kita kena bayar RM467. Okey, 467 is your ansuran. Okey, this is how you standbykan your belanjawan. Okey, now gunakan nilai ini dan juga akan masukkan into your penyata belanjawan tunai. Okey, cukup pindahkan nilai ke dalam. Okey, nilai yang sama lah. Okey, pindahkan nilai ke dalam. Alamak, seperti apa? Nama dia sudah tukar. Promosi, upah dan gaji. Okay, inilah dia. Okay, so now based on jalan kerja yang tadi kita dah buat, kita akan sediakan ABC Burger. Okay, penyata belanjaan tunai bagi 3 bulan berakhir 30 Jun 2002. Okay, baki BB terus masukkan nilai yang ini. Okay, first nilai kita masuk ialah 20229. Rias jamaah. Okay, kemudian this is your jualan. Nilai jualan punya penerimaan nilai yang dimasukkan adalah based on 2 kumpulan ini. Hanya masukkan nilai for 2 kumpulan ini. Jualan tunai masukkan 11131. Okay, for bulan Mei 1168. For bulan Jun 12272. Tadi pengiraan sudah buat dengan lengkap kan? Jualan kredit April 4544 for bulan Mac. Mei 4771 jualan bulan April. Okey, kemudian Jun ialah 5009 jualan for bulan Mei.
Lepas tu kita nampak commission. Tadi commission sudah kata tiap-tiap bulan. Okay? Tiap-tiap bulan kita akan menerima 300. So masukkan 300 setiap bulan. Okay, itulah dia for your penerimaan. Yang lain under pembayaran. So first kita masukkan belian. Okay, belian yang secara tunai. Belian yang secara tunai ialah 2910 bayar in April. 2968 Mei. Kemudian 3027 bulan Jun. ABB look for belian kredit. 6592 bayar for bulan Mac. 6790 belian kredit bulan April. 6926 belian kredit untuk bulan Mei. Yang lain look at your nilai. Nilai adalah sama, tiap-tiap bulan sama. 7,500 masukkan ke dalam. 160 promosi, upah dan gaji, kemudian kadar bayaran. Semua ini just copy and paste. Sebab nilai sama. 3 bulan sama. Ansuran pinjaman, remember, mulai apa? Pun sama, dia kata mulai April. So April, Mei, Jun, tiap-tiap bulan bayar for 6, 7 based on nilai miscarriage. Dan yang belanjaan sudah complete, sebenarnya tak susah. Yang paling penting, make sure kirakan your jualan dengan belian dengan tepat. Okay, after that, kita akan jumlahkan. Okay, now kita akan jumlahkan all your penerimaan. Okay, di sini pun sama, jumlahkan all your penerimaan untuk ketiga-tiga bulan, April, May, and June. Sebab perniagaan ialah bulan March, kita nak do in advance. Okay, so kita akan buat from April, May, June. Jumlahkan all your pembayaran. Okay, 14489. Kemudian Mei ialah 14745. Jun ialah 14940. How to kira lebihan kurangan? Lebihan kurangan gunakan jumlah penerimaan tolak jumlah pembayaran. Okay, remember. Gunakan jumlah penerimaan tolak jumlah pembayaran. 15975 tolak 14489. Lebihan for April 1486. Next 16759 tolak 14745. Okay, dua nilai ini kita akan tolak. Lebihan 20114. Okay, 17581 tolak dengan 14940. So lebihan 2641. Okay, after sudah dapat lebihan, now kita nak kirakan HB. HB lah gunakan BB tambah dengan lebihan. BB tambah dengan lebihan 20229. Okay, nilai Miss Karen punya BB tambah dengan 1486. Jawapan for HB bulan April 21715. 21715 pindahkan ke Mei menjadi BB. Okay, ini BB for bulan Mei. Okay, after sudah dapat BB for bulan Mei, okay, Mei punya tambah lagi 2014. So jumlah ialah 23729. Sudah ada 23729 pindahkan ke atas. Okay, 23729 tambah dengan 2641. So jawapan after 3 bulan baki wang 26,370. Tapi untuk 3 bulan ini, semua ini hanya merupakan nilai anggaran, bukan yang sebenar. Dan ya belanjawan sudah siap. Okay, belanjaan sudah siap. We go for cadangan. Cadangan ini cukup bagi beberapa contoh. Okay, if you tahu how to tukarkan, you tukarkan dia. Okay, cadangan nak. Okay, cadangan di sini kita adalah cadangan meningkatkan prestasi perniagaan semasa. Okay, so apa yang Miss Kara tadi sini, cadangan yang dimukakan dalam perancangan adalah meliputi cadangan meningkatkan tindakan prestasi jangka pendek dan jangka panjang.
Cadangan jangka pendek adalah berasaskan perkara jangka pendek iaitu setahun yang boleh dilaksanakan untuk meningkatkan prestasi. Manakala cadangan jangka panjang berasaskan perkara tindakan yang memerlukan masa yang lebih panjang iaitu melebihi setahun yang boleh dilaksanakan untuk meningkatkan prestasi. Sebahagian ini kalau pelajar nak copy and paste tak ada masalah. Ibu tahu tu tukarkan dah ayat ibu boleh tukar. Okay, so di sini cikgu bagi beberapa cadangan. Cadangan peningkatan prestasi perniagaan semasa. Okay, perniagaan semasa maksudnya apa? Maksudnya jangka yang pendek lah. Okay, pertama kita boleh meningkatkan tahap jualan dengan mempelbagaikan kaedah promosi. Diskaun juga boleh diberikan untuk menarik minat pelanggan. Sebab you punya perniagaan baru lagi mah. So boleh bagilah diskaun. Okay, ataupun mengubahkan strategi jualan seperti meningkatkan jualan tunai dan mengurangkan all your jualan kredit. Ketiga, mengurangkan perbelanjaan dengan mengelakkan pembelian inventory secara buka. Okey, boleh nampak kita masih ada tinggal majlis yang banyak dan sebagainya. So, you boleh kurangkan your perbelanjaan. Now, you know, menjalankan perniagaan online. Untuk pelanggan membuat tempahan online ini untuk jangka masa yang pendek. Bahagian kedua, cadangan peningkatan prestasi perniagaan jangka masa yang panjang. Panjang kita boleh apa? Melaburkan wang ke dalam skim pelaburan. Mengetatkan polisi perniagaan dalam pembelian kredit. Ataupun kalau kita ada lebihan wang yang diterima, bolehlah membuat simpanan tetap di bank yang memberikan faedah yang tinggi. So kalau pelajar ada cadangan yang lebih baik, you bolehlah masukkan. Kalau boleh sekurang-kurangnya masukkan 2. 2 atau 3. And last kali is your rumusan. Rumusan ialah bagaimana kita nak buatkan rumusan ialah dalam melaksanakan tugasan ini. Saya mengenal pasti dan lebih memahami beberapa prinsip andaian batasan perekanan yang telah digunakan pakai, antaranya ialah ini adalah based on apa? Based on our form 4 punya bab 1. Apakah prinsip perekanan, andaian perekanan dan batasan perekanan yang kita sudah guna pakai? Pertama in our prinsip perekanan ini is all your pelarasan. Di dalam pelarasan perniagaan menetapkan polisi susun nilai bagi aset bukan semasa mengikut kaedah yang ditetapkan. Sebagai contoh, lengkapan perniagaan menggunakan kaedah garis lurus dengan kadar susun nilai 10% setahun. Ini sekarang 10% lah. You masukkan berapa persen? Ini we call ketegalan. Ketegalan. Kedua, peniagaan juga telah mengambil kira hasil belum terima, hasil belum terperoleh, belanja belum bayar dan belanja prabayar semasa menyediakan akaun perdagangan untung rugi. Peniagaan telah mengenal pasti lesen perniagaan prabayar sebanyak 200. Pelajar boleh gunakan apa? Upah belum bayar, 980. Kita ada apa? Komisen belum terima, berapakah nilai? Ataupun kita ada promosi yang masih belum bayar. All this based on our pengiktirafan hasil dan belanja. Selain pada itu, peniagaan juga telah mencatatkan harga kos lengkapan yang sebanyak 1,920 dalam penyata kedudukan kewangan. So nilai 1920 ini pelajar kena ambil from PKK. Lihatlah in your PKK berapakah harga kos. This is the nilai yang digunakan. In your rumusan, just tukar. So ini merupakan apa? Ini based on our prinsip cost. Ini for pelarasan. Andaian perekanan. Tempoh perekanan perniagaan ialah selama 12 bulan mulai 1 Mac 2021 sehingga 28 Februari 2020. Ini is your tempoh perekanan. Tempoh perekanan.
B. Peniaga telah memulakan aktiviti pada 1 Mac 2021 dan aktiviti peniaga beroperasi sehingga sekarang. Ini merupakan usaha berterusan. Aktiviti perniagaan gunakan ringgit Malaysia. Ini adalah wang sebagai ukuran. And last kali, last kali, sesebuah pemilikan tunggal itu diwujudkan sebagai satu entiti atau unit yang berasingan daripada pemiliknya. Rekod perekanan hanya merekodkan urus niaga perniagaan. Urus niaga peribadi perniagaan tidak direkodkan kerana tiada kaitan dengan perniagaan. Ini merupakan entiti berasingan. Cukup bagikan turutan in this way. Pelajar bolehlah tukar-tukar tempat sikit. You boleh mula dengan mana? You mula dengan entiti, kemudian sama usaha, kemudian sama wang dan sebagainya. You boleh tukar-tukarlah. Jangan 100% sama dengan kawan-kawan. Okay, inilah bahagian. Dan last sekali, jangan lupa you kena ada EMK. EMK maksudnya elemen merentas curriculum. Okay? Pertama, saya menggunakan apa? Bahasa Melayu kan untuk menyediakan tugasan yang diberi. Ini merupakan bahasa yang digunakan. Kedua, peniaga melaksanakan aktiviti jual beli. Jual beli apa? Jual beli burger. Ini adalah tentang keusahawanan. Next, kerjasama. Tolong menolong. Jojo. Amanah dapat diterapkan sepanjang melaksanakan tugasan ini. This is all your nilai murni. And last kali, penggunaan Google Classroom memudahkan saya mengumpulkan semua aspek yang dikehendaki dalam elemen penggunaan komputer. Google Doc dan Google Sheet telah digunakan pakai. Nampaklah, you berinteraksi dengan guru sekolah kan? Guna Google Classroom. Ini adalah based on teknologi tentang maklumat dan juga komunikasi. Sampai sini dan your kerja khusus sudah complete. Okay, so inilah bahagian untuk pelajar-pelajar siapkan ya kerja khusus ini dalam masa yang singkat ini. So jangan lupa sekali lagi like and share video juga. Dan untuk pelajar-pelajar rasa mungkin ada topik-topik yang pelajar nak cukup buat video, you boleh komen, beritahu juga apakah bab yang kamu perlukan video. So bila juga ada masa, kita akan buatkan video-video tersebut. So itu saja for your kerja khusus. So harap pelajar-pelajar bolehlah siapkan your kerja khusus dengan betul dan lengkap. See you on your next video. See you. Bye-bye.